untuk petang ni saya akan tekankan tentang kepentingan saliran, teknologi saliran, konsep dan prospek di dalam saliran. Okey, ni pukul 2 ni waktu getih waktu tengah hari Sabtu tengok Hindustan. So untuk petang ni, okey. Untuk prospek bagi saliran untuk tanaman durian, saya ulang balik, durian memerlukan air yang banyak dan saliran yang lancar. Okey. Antara masalah utama yang mengganggu pelaburan petani adalah sistem penanaman, iaitu sistem saliran tak salih, kawalan aras air, risiko air besar atau banjir, reka bentuk penanaman dan kaitan dengan sistem pengakaran. Okey, yang ini antara antara komponen dalam saliran lancar dari segi struktur tanah, aplikasi organik, kawalan rumpai, kaedah penyiraman, reka bentuk ladang dan sistem saliran. Okey. Yang ini saya dah ulas pagi tadi tentang pemilihan benih. Okey, untuk pemilihan benih pun saya ulang balik, pastikan pokok yang diambil daripada nursery ataupun bekal yang menggunakan media yang betul. Banyak yang terjadi hanya menggunakan tanah liat saja. Okey, dan media yang digunakan tersebut tidak salih, air bertakung dan sekali akan memberi impak awal pada pokok. Yang ini pun antara masalah yang sering dihadapi, boleh kata satu Malaysia, tanam pokok hijau keluar kuning. Okey. Apakah puncanya? Okey, yang ini pun satu. Okey. Yang ini banyak berlega dalam Facebook lah. Wahai sipu-sipu semua, apa yang terjadi dengan pokok saya? Beli warna hijau keluar warna kuning. Dan kalau tuan-tuan boleh perhatikan pada bahagian bawah ni, okey, sistem penanaman dan struktur tanah pada di situ tidak salih. Ini menunjukkan air bertakung dan akan memberi impak kepada pertumbuhan akar, last sekali akar rumput, dan bagilah baja apa pun, pokok tidak mampu untuk mengambil makanan. Okey, yang ni pun tadi, siang tadi pun saya dah ulas. Masalah ni boleh dikatakan satu Malaysia. Apa puncanya? Okey, antara punca utamanya adalah saliran. Saliran air, laluan air, gambar yang pertama kita boleh tengok betul-betul pada laluan air. Yang kedua, air bertakung akibat reka bentuk penanaman, tanam secara lubang, tak ada buat busut. Okey. Yang ketiga, yang ni dia buat platform macam tapak gajah. Apabila tanam, pokok mula kuning dan meranting. Kalau kita semua boleh lihat pada pangkal pokok tu dah nampak berwarna hijau. Ini adalah indikator bahawa kandungan air pada situ bertakung atau tidak salih. Okey, ini pun sama. Banyak yang terjadi. Pokok tak sampai 1 tahun, pertumbuhan terbantut, daun start berwarna hijau. Okey, yang satu gambar ni pun satu pokok berwarna kuning dengan urat daun pun warna kuning. Ini adalah indikator akar dah rosak. Corak penanaman yang dibuat di sini adalah dia buat lubang dalam lubang. Kononnya dia tanam dalam bentuk mangkuk supaya bila siram boleh menyimpan air, dan sebenarnya ia menyejaskan pertumbuhan pokok tersebut. Apabila air bertakung, okey, akar akan rosak. Okey, yang ini pun antara salah satu gambar yang telah dikongsi daripada peserta kursus Fahma juga. Okey, kenapa jadi macam ni? Kenapa daun kuning dan meranting dan gugur? Apa yang akan jadi? Okey, ini contoh simptom pada daunnya. Okey, dan apabila dia menghubungi saya dan dia minta respon, saya minta galilah sedikit di kawasan area pangkal pokok, dan apabila didapati terdapat air daripada lubang pada kedalaman 1 kaki lebih kurang. Ini menunjukkan paras air di kawasan tersebut sangat tinggi. Okey, dan apa tindakan yang patut dibuat? Okey, kalau macam ni bagi saya, terus baiki saliran, buat busut untuk tanaman dan tanam baru sahaja.
Okey. Yang kebun ni pun cantik di kawasan rata, tanam secara dalam lubang. Okey, boleh lihat pada gambar sebelahnya daunnya start berwarna kuning. Lepas tu urat daun pun dah start kuning juga. Dan bila kita spot, bila kawasan berdekatan, tahap air atau paras air sangat tinggi. Ini menunjukkan pokok, akar pokok dah telah lemas. Dan apa yang perlu dibuat, okey, kena baiki saliran di situ. Okey, ini pun contoh. Kita auger lubang dalam tanah, kita tengok tak sampai 1 kaki dah ada air. Ini adalah indikator bahawa paras air di kawasan tanah kita jugalah. Okey. Kena pasti punca yang betul. Kebun ni dia buat penanaman. Okey. Dia nak kata busut tak busut, cuma dia tambahkan sikit dan corak penanaman dia pun dalam tu dia jadi seperti kawah lah. Pokok pertama tanam kuning, lepas tu tengok macam tak cantik, owner pun ambil satu pokok lagi tanam baru pun kuning. Dalam sini, dalam perkara tersebut, kita kena pasti dan bertindak dengan betul lah. Punca sebenarnya adalah saliran tidak lancar. Kita boleh tengok di sekeliling pokok tersebut, tanah pun dah ditumbuhi dengan algae. Okey, ini adalah indikator bahawa kandungan air sangat tinggi dan akar pokok telah reput. Dan tindakan baiki saliran, okey, boleh rawat dengan semburan fosforik asid P400 dan boleh dikilikan dengan Abado dan juga High-P dan soluble 232 lah untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Dengan syarat saliran kena dibaiki dahulu. Okey. Dan seterusnya, apabila tanah bertakung macam ni, saliran tak lancar, tahap pH tanah pun akan menurun. So aplikasi nanokalsium disyorkan untuk kaedah ini bagi menutrikan tanah dan membaiki balik okey, dan merangsang pertumbuhan akar baru untuk pokok. Kalau kritikal, ganti dan mereka bentuk penanaman yang baru. Okey. Okey, ini pun gambar kedua pokok ni, pokok cantuman dewasa, tiba-tiba mati. Kita dapat laporan daripada pekebun dan bila kita pergi ke kebun tersebut, kita boleh tengok rupanya belakang paip rumah dia dah pecah dah lama. Okey, air tak berhenti. Ini pun salah satu punca juga apabila kandungan air terlampau banyak pada kawasan pokok tersebut. Okey, kebetulan dah melawat ni baru tuan kebun pun tahu punya paip rumah dia dah pecah. Okey. Seterusnya, saliran. Okey, ini antara perkara yang sering berlaku lah ketika menanam. Tengah buat lubang, malam tadi hujan, bila tengok besok air dah penuh. Dan apa yang perlu dibuat? Kalau macam ni, tak perlu bertanam. Okey, memang pokok tu berkemungkinan besar akan rosak dan mati sebab dah jelas memang dah ada air dalam tu. Dia seperti kalau kita mati dah, kalau gali kubur pun, okey, kalau kubur penuh air pun orang akan keluarkan air lah supaya tak mati 2 kali. Okey. Okey, kebun ni pun satu, pokok dah start kuning. Yang ini berlaku pada tahun 2017. Okey, pokok satu lagi pun dah start mati. Dan bila dia tengok di sekitarnya terdapat air, ini adalah menunjukkan paras air pada kawasan tersebut dan saliran pada kawasan tersebut sangat tidak lancar. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini antara kawasan rendah yang ditanam dengan durian. Di tepi kawasan rendah bawah tu ada sungai. Dan apabila air besar, okey, pokok dah start menguning. Okey. Dan bagaimana nak atasinya? Kalau kawasan rendah macam ni, kita akan syorkan baiki saliran utama dan buat penanaman secara busut. Okey. Ada juga kebun yang tak buat secara busut. Okey, dia kata boleh bertanam macam tu dalam tempoh 1, 2 ke 3 tahun masih okey, naik ke 4 tahun, 5 tahun, pokok dah start meranting, pokok dah start daun gugur dan mati satu persatu. Antara punca utamanya apabila pokok tu dah semakin besar, paras akar dan paras air pun sudah mencecah pada kawasan yang sama. Okey.
Yang ini pokok ni berumur hampir 2 tahun, kuning, dan bila dilihat balik parit di tepinya tidak cukup dalam. Okey. Ini kalau baja macam mana pun, rawat macam mana pun hanya sementara, tetapi peringatan untuk saya, baiki saliran dahulu. Singkirkan faktor utama yang merosakkan pokok ini. Okey. Seterusnya, kenapa pokok ni nampak kuning? Okey, kita boleh tengok ini antara kawasan ladang durian, dan dalam tu ditanam dengan tanaman selingan, tanaman sayur-sayuran. Okey, indikator yang boleh kita nampak di sini pokok terung. Pokok terung pun dah start mati rosot. Okey. Seperti layu fusarium. Okey, ini antara punca utama adalah saliran tidak lancar juga. Okey, apabila pokok renek macam ni pun dah menunjukkan itu adalah tanda-tanda amaran awal kepada pokok durian kita. Okey. Okey, ini petunjuklah. Kalau tengok pokok terung ni pun dah start sakit benda semua, okey. Maknanya amaran untuk pokok durian kita. Okey, seterusnya. Ini pokok ni pun kuning. Urat daun pun kuning. Kalau boleh tengok parit sebelah dia tu pun sekadar parit, tak sampai 1 kaki pun ya. Okey. Apabila durian, akar durian dah kena pada zon yang berair tu, pokok dah start menunjukkan simptom kuningan dan airnya gugur dan risiko untuk pokok mati amat tinggi. Okey. Seterusnya, sejauh mana saliran mempengaruhi tahap kesihatan pokok? Kalau kita tengok gambar yang ni, terdapat batang kulit rosak, mereput. Di sebelah atas ini adalah ekoran daripada aliran air yang merentasi kawasan pokok tersebut. Okey. Okey, yang ni gambar siang tadi. Tanda-tanda awal saliran perlu dititik beratkan. Untuk saya ulang balik, untuk bagi kawasan teres, dalam teres perlu ada parit supaya dapat mengelakkan air melintasi teres dan menyebabkan tanah runtuh. Okey. Ini contoh. Walaupun di atas bukit masih berlaku juga tanah runtuh, ekoran pergerakan air di bawah tanah. Kalau kita ingat pada tahun 90-an berlaku satu bencana, Highland Tower di sekitar Kuala Lumpur, tak tahu saya, kondominium Highland Tower runtuh akibat saliran air di bawah tanah. Ini pun sama bakal berlaku. Dan apa tindakan yang perlu dibuat? Saya tekankan balik, penyediaan sistem saliran walaupun di kawasan bukit perlu dititik beratkan. Okey. Yang ni dengan pokok, dengan tanah, semua mendak sekali. Okey. Yang ini saya ambil satu lagi tambahan. Untuk rumah pekerja atau kawasan yang seperti pejabat ke, kalau mana ladang yang besar, tolong jauhkan daripada kawasan yang berisiko tanah runtuh ni. Kemungkinan besar akan melibatkan kemalangan jiwa akan berlaku. Okay. Dan bagaimana kita nak mengenali kawasan tersebut, paras air dia tinggi ke tidak, kandungan air tinggi ke tidak? Sebenarnya kita boleh tengok pada kanopi sekeliling kawasan. Kalau contoh kawasan ni pokok dia lebih kurang dalam 10 ke 12 kaki, hampir rata sahaja, maknanya menunjukkan paras air di bawah pun hampir sama. Okey, dan apabila kita gali, bila hujan dibuat dalam pada kedalaman 5 ke 6 kaki, kita dah boleh tengok air dah start keluar. Ini adalah menunjukkan paras air di kawasan tersebut sangat tinggi. Dan apa persediaan yang perlu dibuat ialah mewujudkan sistem saliran dan corak reka bentuk penanaman yang betul. Okey. Seterusnya, boleh tengok juga apa yang ada di sekitar tersebut melalui pertumbuhan rumpai. Kalau di kawasan tersebut ada rumpai-rumpai yang jenis sesuai hidup di kawasan berair, kawasan berpaya seperti cypress atau rusiga, rumput yang tajam tu, bila kena kaki yang dalam paya banyak tu, kalau luka tu, itu menunjukkan kawasan tu lembap. Okey, dan kandungan air pada kawasan tu tinggi. Ni contoh rumput tersebut. Okey, ini adalah indikator menunjukkan kawasan tersebut paras air dia sangat tinggi. Okey.
Ini contohlah persediaan bila hujan besar mana kebun tepi sungai. Baru hujan petang Okey. Mana kita boleh tengok air-air hujan tu, bila air besar, air sungai melempah, air bukit melempah. Mana bagi kawasan rata, risiko untuk pokok terendam akan rosak amat tinggi. Dan yang ini antara contoh daripada corak penanaman busuk. Ini kawasan tepi sungai. Sebelum ni kawasan ni tak ada masalah hujan. Apabila berlaku pembangunan, pembukaan kawasan baru, bila hujan lebat, air naik juga, tapi pokok masih selamat. Okey. Saya tekankan balik, konsep penanamannya adalah konsep mounding system atau chamber system. Konsep dia merendahkan paras air, mengelak air bertakung dan memudahkan penyelenggaraan. Okey. Ini apa yang alam ajar kita lah. Kalau tuan-tuan tahu ini burung flamingo dan corak dia nak bertelur, bersarang, dia akan buat satu busuk supaya telurnya tidak terdedah dengan kelembapan dan paras air yang tinggi yang mampu merosakkan generasi dia. Okey. Seterusnya, bagi kawasan teres, saya ulang balik, ketinggian untuk kawasan teres adalah busuk dia adalah tinggi 1 meter dan lebar 2 meter. Dibuat di hujung teres. Okey, ini contoh teres yang siap telah bertanam di hujung teres. Okey, busuk. Dan seterusnya bagi kawasan landai, saya ulang balik, 2 meter tinggi, 6 meter lebar. Ini adalah saiz untuk tanah rata di bawah 10 darjah. Okey. Yang ini contoh pokok menggunakan sistem mounding system. Yang ini di bawah Durian Academy. Pokok baru berumur 22 tahun, tak salah 2 tahun 2 bulan dengan ketinggian dah melebihi 15 kaki. Dan bila kita tengok sistem akar di atas teres ni, akar dah start mengembang dan menjadi satu piling atau satu sokongan yang kuat memegang pada keliling busuk. Okey. Okey, yang ini antara salah satu indikator menunjukkan terdapat aliran air di bawah tanah. Okey, ini bawah bukit ada air yang keluar daripada tanah. Okey, kalau kita perasan di tepi highway, kenapa dinding-dinding highway ni ada paip yang terkeluar? Itu sebagai saluran untuk mengeluarkan air yang berada di dalam tanah. Kalau tak, risiko untuk tanah runtuh amat tinggi. Okey, ini contoh tanah runtuh. Okey, yang ini penanaman pokok durian di kawasan busuk. Yang ini baru bertanam, yang ada sungkupan ni, yang sebelah ni dalam umur 6 bulan lah. Okey, ini contoh ladang komersial yang menggunakan kaedah busuk. Okey, yang ini pokok baru berumur 11 bulan Okey, menggunakan kaedah busuk juga. Pertumbuhan pokok amat cepat. Okey, pertama sebab gangguan daripada faktor saliran tak lancar tak ada. Okey, akar dapat terus berkembang dan hidup dengan lebih cepat. Pembesaran sangat cepat. Okey, ini contoh kebun bagi kawasan tersebut. Okey, yang ini di Durian Wood. Dua gambar ni di Durian Wood. Ini tempat selalu sesi latihan kita bersama pihak farma dijalankan Okey. Alright. Yang ini pokok dah berpuluh tahun lebih dalam 20 tahun. Dan ramai yang kata kalau tanam durian atas busuk, pokok tumbang. Okey. Yang ni tanah rata pun pokok tumbang. Tanam rata
Okey, apakah punca pokok tumbang sebenarnya? Pokok tumbang sebenarnya adalah disebabkan oleh akar yang reput akibat saliran tidak lancar. Okey, maknanya kalau kita tengok gambar ni boleh nampak pada bahagian pangkal akar pokok tersebut berwarna hitam, mana pokok dah start mereput. Okey, sebab bila tanah rata ni apabila air bertakung lama kelamaan, ia akan merosakkan sedikit demi sedikit akar pokok dan akhirnya risiko untuk pokok tumbang amat tinggi. Ini pun contoh, boleh tengoklah tanaman rata, boleh tengok bawah tu memang akar dah buruk, dah reput. Okey. Okey, seterusnya high border system. Ini pun konsep sama juga. Okey. Cuma ni dari masa akan datang. Okey, concrete slab ni akan dicabut dan ditambahlah dengan tanah lagi. Okey, seterusnya sistem batas dan parit. Okey, dibina untuk meninggikan kawasan tersebut dan merendahkan paras air. Okey. Yang ini apa tindakan yang berlaku kebanyakan kebun apabila dah bertanam, pokok bila masuk musim hujan dah start kuning, okey, pertumbuhan pucuk berhenti dan apa yang perlu dibuat untuk sementara kebun ni dia ambil tindakan menyingkirkan air dahulu, dia bina parit keliling dia punya pokok, singkirkan, okey, dan bina lagi parit lain. Atas bukit macam ni pun okey, masih keluar air, maknanya wujud air dalam tanah kebun tersebut. Mana paras air menjadi salah satu penekanan dan saliran adalah perkara penting yang tuan-tuan pelabur perlu jaga dan perlu titik beratkan. Okey. Jadi ni contoh buat parit kiri dan kanan pada kedalaman. Okey, yang ni dibuat dalam 2 kaki tapi pokoknya bersifat sementara sajalah. Dalam 2 tahun, 1 tahun ke 2 tahun selepas tu perlu dalamkan lagi. Okey, dan ini antara langkah yang dibuat. Okey, scrap habis dalam 1 meter. Tanah tu kita tinggikan sekali dia membentuk batas lah. Okey. Sebelum ni kawasan yang ni adalah kawasan setiap kali hujan je pokok akan bertukar menjadi warna kuning dan ada yang mati, dan apabila perkara begini dibuat, keadaan pokok masih stabil walaupun ketika musim hujan lebat. Okey. Di sini antara perkara yang saya nak tekankan, kalau boleh perkara macam ni sebenarnya adalah lebih kepada renovate. Kalau tuan-tuan yang masih belum buat kebun, tolong pastikan, tolong buat persediaan dari awal dengan sistem penanaman secara busuk. Okey. Minimumkan kepadatan tanah, simpan rumput, dan jika waktu hujan tu minimumkan pergerakan, contohnya pergerakan kereta dalam tanah, itu pun memainkan peranan yang penting. Apabila contoh tanah lembut, berair bila kita pijak, bila kenderaan lalu, tanahnya menjadi semakin padat. Okey, dan bila semakin padat, struktur tanah menjadi semakin lagi ketat dan saliran sangat tidak lancar dan akhirnya akan merosakkan pokok. Okey, ini contoh. Okey, ini lagi satu untuk lawatan ladang. Okey, yang ni program bersama dengan Fama. Ini di tempat Mr. Lim. Okey. Minimumkan gangguan di bawah pokok, elakkan ramai yang pijak pokok. Lagi satu untuk lawatan ladang, kalau yang datang tolong pastikan duduk di tengah-tengah laluan pokok sahaja. Kalau makin ramai duduk, kalau kawasan baru lepas siram, tanah akan lagi padat. Okey. Struktur tanah pun akan menjadi tidak salin dan berisiko untuk akar rosak. Okey. Cover crop perlu disimpan juga untuk memastikan memastikan struktur tanah dalam keadaan baik dan saliran lancar. Contoh kita boleh bayangkan kawasan tu diracun atau rumput tidak disimpan apabila berlakunya hujan, air yang terhasil daripada 2 kebun ni pun berbeza. Satu kebun air berwarna keruh, satu kebun berwarna jerih. Di sini peranan cover crop adalah sebagai penapis, sebagai filter
untuk mengawal struktur air, mengawal air daripada merosakkan struktur tanah. Okey. Okey, saliran adalah salah satu faktor terbesar penentu tahap pembesaran dan kesihatan pokok. Reka bentuk penanaman yang betul adalah panduan utama bagi memastikan kelestarian pembangunan ini. Okey, pada permulaannya sistem busuk ni pun mendapat banyak tentangan hebat. Okey, contoh terhadap di dalam industri sendirilah. Ramai yang tidak bersetuju, okey, tetapi setelah dibuat dan dikembangkan sekarang dia dah menjadi satu amalan yang lazim di Malaysia lah. Okey. Ramai yang beranggapan ini kerja gila. Contoh saya, Mr. Lim, okey, pun pernah juga ditanyalah kenapa nak buat sistem macam ni. Ini macam kerja gila. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu alternatif penting untuk mengawal saliran dalam air. Okey, kita boleh bayangkanlah bagaimana contoh nak buat rumah di kawasan tanah rata. Apa yang benda utama yang kita buat? Pertama sekali sistem saliran dan tapak rumah tersebut kita tambak supaya rumah kita paras air dia tidak tinggi dengan rumah kita. Okey.